Saat kita gembira, ada yang berduka. Saat kita kekenyangan, ada yang kelaparan. Saat kita selesa, ada yang menderita. Itulah realiti kehidupan sebahagian daripada kita di Malaysia dan di luar negara. Sumbangan anda memberi sejuta makna dan senyuman buat mereka. Hubungi kami di talian 012-658-6254, 012-658-6254 atau layari www.donation.mvm.org.my. Program Rentas Kemanusiaan ini dibawakan oleh MVM Muslim Volunteer Malaysia. Assalamualaikum, salam siaran Rentas Kemanusiaan siri 9 bersama saya Nazira Noran, dan seperti yang telah anda saksikan di live Facebook kami, kita sudah pun bersama-sama dengan sukarelawan. Bercerita mengenai sukarelawan, tajuk kita hari ini kerjaya atau sukarela. Kita bersama-sama dengan Cik Ahmad Anik Muhammad Azham yang merupakan eksekutif kanan komuniti sukarelawan MVM, dan sebelah kanannya Cik Muhammad Fazil Musnin, sukarelawan MVM. Assalamualaikum kedua-duanya. Assalamualaikum. Okey, baik. Kita nak mulakan dahulu sebab fokus perbincangan Rentas Kemanusiaan kali ini mengenai aktiviti sukarelawan dalam kalangan anak muda, terutamanya di Malaysia. Jadi trend boleh kita tengok kan, peningkatan penyertaan tak kiralah daripada mereka yang bergraduan di mana-mana universiti biasanya lah tetapi mereka yang dah bekerja pun ada untuk menyertai kerja-kerja sukarela ini, dan kita tengok kerja-kerja sukarela ini diperlukan sangat di sama ada kebajikan di dalam ataupun luar negara. Jadi Muslim Volunteer Malaysia antara yang menawarkan volunteer based NGO dengan lebih 1,500 sukarelawan berdaftar yang menjalankan pelbagai program untuk sukarelawannya. Jadi topik kita hari ini, sukarelawan ni kerjaya ke atau sukarela? Okey, jadi menarik tu. Jadi kita nak dengar dahulu daripada kedua-dua panel kita, memperkenalkan diri dan juga nak tahu pembabitan atau kerja-kerja sukarelawan termasuk di MVM ni. Nak terbelit lidah saya ni. Okey, Cik Anik boleh mulakan dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Ahmad Anik bin Muhammad Azham, 23 tahun. Berasal dari Ampang. Dalam pembabitan dalam bidang sukarelawan ni bermula daripada zaman saya institut IPT lagi. Oh, masuk ke IPTA lah. Zaman Lepas tu IPT, belajar kat mana? Waktu tu saya belajar di Politeknik Banting Selangor. So dalam pembabitan ni lebih kepada macam kita join program, kita join mana-mana club. So benda tu macam kita happy, kita seronok dengan benda tu. Selain daripada join dekat Poli, saya juga ada join mana-mana NGO di luar. Okey. Mana program-program yang berlainan. Jadi daripada situ kita rasa macam benda tu kita ada feel happy bila kita join dalam bidang sukarelawan. Betul. Dan selepas saya graduate, saya bekerja sekejap di Daikin, R&D Daikin di Sungai Buloh. Dan selepas itu saya nampak ada kerjaya, iklan kerjaya di MVM kan, dalam Facebook. So saya rasa macam berminat dengan benda tu sebab kita background kita dah pernah kita dah pernah jadi benda tu. Kita dah Ha-ha. pernah jadi sukarelawan, kita dah pernah jadi komiti. Dah pernah jadi komiti dan semuanya. Saya rasa macam saya perlu kena grab peluang ni. Saya kena grab peluang ini, dan saya apply. Alhamdulillah sampailah ke sekarang. Saya masih lagi menjadi sepenuh masanya bekerja di MVM, dan sepenuh masa menjadi sukarelawan MVM jugalah. Agaknya resume Cik Anik masa tu sebab dah ada pengalaman jadi sukarelawan, jadi senanglah dapat MVM. Boleh jadi. Okey, itu cerita Cik Ahmad Anik Muhammad Azham yang merupakan eksekutif kanan komuniti sukarelawan MVM. Kita dalam Rentas Kemanusiaan bercakap mengenai sukarelawan, kerjaya atau sukarela, dan sebelahnya pula Cik Muhammad Fazil Musnin, sukarelawan MVM juga. Jadi tapi mungkin ada cerita di sebaliknya. Dulu pernah kerja juga tapi bukan sukarelawan. Ya, sekarang pun masih bekerja. Jadi masih bekerja tapi dalam masa sama sukarelawan MVM. Saya kena cakap slow sikit kalau tak dia terbelit lidah. Okey, Cik Fazil pula macam mana pengalaman ni?
Pengalaman saya bermula agak lewat lah. Saya start 2017. Okey. Saya bermula dengan sukarelawan sukan C. Oh, sukan C mula-mula tu. Jadi pergi tengok main sukan. Memang terlibat menjadi volunteer untuk sukan C lah. Okey, jadi sukarelawan sukan C masa tu buat kerja apa? Nak tahu juga kan beza dengan yang Cik Anik. Sukan C dia ada banyak bidang. Okey, Saya masa sukan C tu saya terlibat bidang IT. Aha. Okey, jadi So bila habis sukan C tu saya jadi sukarelawan larian. Oh, Tapi, okey, berlari ke apa? Bukan jadi macam kru larian lah, sukarelawan. Okey. Tapi macam ada satu kekosongan, macam tak puas kan. Lepas tu saya Google. Lepas tu saya jumpa MVM. Suruh je daftar jadi ahli lah. Okey. Saya bermula sebagai sukarelawan MVM. Okey, beza tau sukan C dengan MVM. Kenapa berminat menyertai MVM untuk menjadi sukarelawan? Dalam masa yang sama kerja tetap tu masih kerja. Okey. Dia bila sukarelawan sukan, kita dapat allowance. Walaupun kita dapat duit, tapi macam hati tu tak puas tau. Macam ada masih lagi ada kosong. Hati tak puas. Jadi hati tak puas menggalakkan lagi Cik Fazil menjadi sukarelawan. Mencari jawapan tu lah. Wah, mencari jawapan bersama saya jumpa Muslim jawapan tu dengan MVM. Volunteer Malaysia. Jadi boleh dengar tu, kalau kita ada kerja tetap tapi berminat untuk menyertai sukarelawan, inilah orangnya kan. Boleh tanya macam mana caranya. Okey, kita nak tahu lebih lanjut lah bersama dengan Cik Anik bercakap mengenai kerjaya atau sukarela ni. Tadi Cik Anik dah cerita ada rasa minat ataupun dah pernah komit sebelum ini dalam sukarelawan. Jadi macam mana Anik boleh berkongsi menjadi sukarelawan ni sebagai kerjaya atau sukarela semata-mata? Ya, sukarela dah rela kan? Ke macam mana? Jika kita lihat kerjaya dan sukarela, dua ni dia definisi dia berlainan. Okey. Maknanya bila kita kata kerjaya ni, kita membuat sesuatu dan kita perlu bekerja untuk mendapatkan gaji lah. Kita sebenarnya gaji duit. So kita dalam kehidupan seharian kita, Isnin sampai Jumaat apa semua, kita bekerja untuk melengkapkan kehidupan seharian kita lah, untuk kita cari nafkah dan sebagainya. Okey. Berlainan pula dengan sukarelawan, iaitu sukarelawan ni kita membuat sesuatu tanpa mengharapkan apa-apa ganjaran pun. Okey. Daripada individu untuk menolong sesuatu organisasi dan sebagainya. Dia membawa impak yang besar lah. Betul. Jadi daripada situ kita boleh nampak sukarelawan ni dia sesuatu benda yang lain. Bermaksudnya kita membuat sesuatu tu, kita memberi dengan ikhlas lah, dengan sepenuh hati lah. Ikhlas. So apa yang seronok tu sebab kita memberi. Sebab kita tahu apa yang kita belajar dalam sukarelawan ni, apa yang kita mahu bukan apa yang kita nak tu bukan apa yang kita mahulah sebenarnya. Keperluan yang seharian. Jadi dalam sukarelawan ni banyak kita banyak cabang lah. Ada dari segi kemanusiaan, ada yang kita macam sukan C tadi, ada yang alam sekitar dan sebagainya. Jadi kenapa rasa seronok tu, tak boleh nak cakap sebab dia happy kita seronok. Dan sukarelawan ni juga dia juga salah satu benda yang kita boleh apply untuk kerjaya juga sebenarnya. Sebab bila kita join mana-mana sukarelawan, sebenarnya kita dapat membentuk kita punya kerjaya juga. Salah satu contoh, jika saya ni student medical, saya join mana-mana NGO yang medical. Betul. Bila saya join mana-mana NGO medical, saya akan belajar lebih detail, lebih tahu. Saya pergi merawat orang, buat apa rawatan dan sebagainya. Bantulah mereka yang susah tu. Betul. Dari situ kita dah dapat pengalaman. Daripada pengalaman tu juga, bila kita nak apply bekerja, kita dah ada pengalaman tu. Sama seperti macam saya tadi kan. Macam puan kata, kita dah ada pengalaman dan kita boleh apply kerjaya. Jadi kita manfaatkan kepakaran atau kemahiran kita tu untuk menjadi sukarelawan mengikut keperluan tertentu. Contohnya MVM kalau bawa pergi dekat tempat pelarian lah misalnya kan. Kalau anda kepakaran tu lebih kepada perubatan, jadi tolonglah merawat mereka contohnya lah. Ataupun kepakaran kita dari segi
benda-benda lain, ikut kesesuaian tu. Jadi menarik hari ini bercakap mengenai sukarelawan, kerjaya atau sukarela. Anda bersama Encik Ahmad Anik Muhammad Azham, Eksekutif Kanan Komuniti Sukarelawan MVM, dan juga Encik Muhammad Fazil Musnin, Sukarelawan MVM. Okey, Cik Fazil ni beza dia masih bekerja tetap. Okey, dalam masa yang sama buat sukarelawan. Biasanya lah orang kata sukarelawan ni hati dia lembut, dia mudah tersentuh, mudah menangis, tengok orang susah sikit, dia ada perasaan nak membantu tu. Kecintaan dia terhadap orang lain, manusia ni dia tak semua orang ada perasaan tu. Jadi tak semua orang akan jadi sukarelawan. Biasanya keterpaksaan, Wan. Okey, saya tambah. Okey, jadi bagaimana Fazil boleh berminat untuk meneruskan menjadi sukarelawan MVM walaupun masih bekerja? Okey. Dia bila kita bantu orang, bila kita seronok, bila orang lain seronok tau. Macam dia ada tindak balas. Okey. Bila kita tolong orang ucap terima kasih pun kita dah macam wow. Rasa bahagia. Rasa bahagia. Rasa bahagia, okey. Tu yang macam kita nak tolong. Lagi orang susah kita kadang sebenarnya kadang kita ingat kita dah susah tau. Kita dah ingat kita susah, kita dah diuji semua kan. Tapi bila kita masuk bidang ni, kita akan nampak rupanya ada orang lain yang susah, lebih susah, lebih teruk diuji. Itu yang macam benda ni kadang mengajar kita untuk erti syukur. Ya. Okey. Jadi lepas ni kalau rasa tak berapa nak bahagia tu, jadilah sukarelawan. Anda akan dapat rasa bahagia tu. Betul tu. Kan? Pengalaman Cik Fazil sendiri. Okey, bercerita juga mengenai anak muda generasi sekarang ni, generasi gadget, generasi orang kata lebih menggemari kepada aktiviti menghiburkan diri sendiri. Dia tak peduli kat dunia luar. Dia main juga, tapi main permainan global, main kat handphone je kan, kat tangan ni. Tapi sekarang ini ada juga generasi ataupun anak-anak yang menggemari kerja-kerja sukarela, walaupun ianya mungkin tak memberi pulangan yang lumayan lah ya. Contohnya kalau kita tengok mereka serap di sekolah-sekolah, di universiti kita dah tahu kan, di universiti memang banyak lah sukarelawan ni. Jadi apa agaknya komen daripada Cik Anik sekarang ini, beza dulu dengan sekarang, di peringkat sekolah rendah ni pula, macam mana kecenderungan mereka? Masih sama ke ataupun bagaimana? Untuk pihak sekolah, jadi kalau kita lihat zaman sekarang dia berlainan. Kita boleh, sebab generasi ni makin lama makin berubah. Jadi untuk dalam sukarelawan ni, macam saya kata tadi kan, ia tanpa pulangan. Jadi sebenarnya kita sendiri kena membentuk mereka juga sebenarnya. Kita sendiri kena latih diorang. Jika diorang masih mahu kepulangan tu macam mana? Susah sebenarnya. Jadi, nak memahami. Jadi kita sebagai orang yang dah pengalaman, kita kena melatih juga mereka supaya mereka boleh menjadi salah satu orang yang menolong tanpa mengharapkan balasan tu lah. Jadi kita boleh lihat macam zaman sekarang, budak-budak dah tak ada dah nak tolong, mesti nak ada allowance. Betul. Mesti nak ada allowance. Tapi benda tu saya rasa kita masih boleh terapkan. Sebab kalau bukan kita yang menerapkan benda tu akan jadi berterusan lah. Jadi kita lah sebagai orang yang dah berpengalaman tu perlu mengajar diorang. Dan apa kita kata balasan yang kita dapat, maybe kita tak dapat allowance, tapi di samping tu kita akan dapat pulangan tu dari segi kebaikan, dari segi rezeki, kesihatan dan sebagainya lah. Betul tu. Dan pengalaman tu sebenarnya mahal. Okey, kita akan sambung lagi rentas kemanusiaan bersama dengan Encik Ahmad Anik Muhammad Azham dan Encik Muhammad Fazil Musnin. Anda boleh bersama kami 0326927939 atau respon di live Facebook kami untuk berdiskusi dan bertanyakan sebarang soalan. Kembali lagi selepas ini. Program Rentas Kemanusiaan ini dibawakan oleh MVM Muslim Volunteer Malaysia. Kerana Malaysia, lebih 6,000 asnaf menerima faedah bantuan makanan, perniagaan secara berkala. Kerana Malaysia, bantuan ambulan dan pendidikan berjaya disalurkan ke negara bergolak. Kerana Malaysia, bantuan kini telah menjangkau negara Nusantara. Muslim Volunteer Malaysia yakin tindakan hari ini mampu mengubah masa depan. Bersama kami, meringankan beban dan memberi harapan baru kepada mereka.
Maklumat lanjut boleh layari laman web www.mvm.org.my. Program Rentas Kemanusiaan ini dibawakan oleh MVM Muslim Volunteer Malaysia. Okey, rentas kemanusiaan sukarelawan kerjaya atau sukarela, nak jadikan ianya sebagai kerjaya tetap sebagai sukarelawan ataupun nak jadi sukarelawan tapi masih ada kerjaya tetap di luar. Tak apa, tak ada masalah. Jadi dua-dua panel di studio merupakan wakil dari Muslim Volunteer Malaysia. Kalau nak tanya sebarang soalan yang berminat nak jadi sukarelawan, nak bantu MVM, kan kita ni nak bantu orang tak semestinya dengan duit tapi dengan tenaga ataupun dengan komitmen kita untuk sama-sama mendapat pahala, kan, nak dapat bahagia pun boleh, macam kata Cik Bazir tadi. Okey, daripada Mira Harun, dia kata bestnya jadi volunteer ni. Macam mana cara nak jadi volunteer ni? Ya, kita akan korek selepas ini. Tapi sebelum itu nak tanya juga, sekarang ni kan ramai juga yang guna artis, selebriti, kan, ustaz-ustaz yang popular sikit tu jadi ikon sukarelawan. Jadi nak tahu kenapa perlu adanya golongan ini dan adakah perkembangan ini baik untuk kita? Macam seolah-olah kalau tak ada artis macam susah nak tarik orang jadi sukarelawan. Ke sebab mereka ni dikenali, dia jadi ikon, jadi ramai nak mencontohi ke, atau bagaimana? Komen. Bagi saya benda ni benda yang baik, win-win situation sebenarnya. Sebab menggunakan artis atau selebriti ni, kita boleh sebarkan maklumat aktiviti NGO dengan lebih luas. Sebab artis ni ada ramai pengikut. Lepas tu NGO juga berpeluang untuk mendapatkan dana melalui artis. Bukan artis tu bagi duit apa, kan diorang akan share. Dan dia punya peminat Instagram ke Facebook ke, kan. Dah benar, artis ni pun bukan kat Malaysia je. Sebab kalau ikutkan UNHCR menggunakan Angelina Jolie sebagai duta diorang. Betul juga tu. Jadi pentinglah adanya golongan yang dikenali ni, kan. Kalau letak orang tak kenal pun susah juga. Betul tak? Okey, Cik Anik, itu kalau menggunakan golongan selebriti sebagai ikon. Tapi ikon generasi muda zaman sekarang ini, contohnya mungkin boleh kita pilih lah siapa agaknya boleh menjadi contoh untuk menarik ramai lagi orang menjadi sukarelawan ni, Cik Anik. Ikon untuk jadi sukarelawan ni bagi saya ramai. Lebih ramai. Tapi untuk individu untuk saya sendiri, saya lebih suka Varun Pruthi. Varun Pruthi ni dia daripada India. Daripada India. Dia seorang director, pengarah, dan dia juga sebagai pelakon. Kenapa saya berminat sangat dengan dia? Sebab dia suka memberi inspirasi kepada orang awam. Dan menggunakan title dia sebagai artis. Orang dah ikut dia, orang dah kenal dia, dan menunjukkan kebaikan. Dia menunjukkan kebaikan dan dia tolong orang-orang susah. Mana-mana penjual-penjual jalanan-jalanan kat tepi-tepi jalan tu, dia suka tolong orang-orang macam tu. Jadi dia memberi inspirasi, memberi motivation lah kepada kita untuk sentiasa memberi. Izinkan saya untuk bercerita. Sebelum ni dia pernah buat satu ujian lah, test, yang di mana dia berlakon menjadi sakit. Dia macam cedera parah, macam berdarah, dia make up sampai berdarah kat tepi-tepi jalan, Dia panggil lah, help, tolong. Tolong kereta jalan, orang tak dah nampak langsung pun dia. Orang tak pandang langsung pun dia. Padahal dia tu popular. Aduh. Orang tak pandang langsung dia, help. Lepas tu dia sampai dia terjatuh apa semua. Ada orang datang orang tengok je. Tengok tapi tak tolong. Orang tengok je. Sampai motor lalu pun tak ada pun. Yang paling mengejutkan tu adalah ambulans sendiri. Ambulans lalu depan tu pun ambulans tak berhenti juga. Memang hati keras betul lah, kan, pemandu ambulans tu pun. Ke dia tak pakai spek ke dia tak nampak? Tak tahu. Okey. Ambulans, dan sampai satu tahap dia berlakon sampai dia mati. Dia mati. Dia macam pura-pura pingsan lah. Pura-pura mati. Okey. Dan orang datang tengok juga. Tengok juga, tak bawa ke hospital. Tu yang pelik tu. Sampai satu tahap dia punya PA dia datang mencet, dia kata mati. Dia kata mati. Lepas orang datang tengok. Tak ada perasaan juga. Tak ada perasaan. Orang macam datang tengok. Dan sekali lah dia berlakon tu. Dia sekali dia bangun. Dia bangun, dia tengok jam, dia tunjuk di kamera. Lepas tu dia marah.
dia marah ke orang-orang sana lah. Dia bahasa mereka lah. Bahasa mereka saya pun tengok saya tak faham. Tapi apa yang saya rasa lah, dia marah kenapa kita tak ada awareness langsung. Mana kita ni tak ada rasa nak membantu. Tak ada jiwa kemasyarakatan, tak ada rasa nak membantu, tak ada jiwa sukarelawan. Betul. Geram pula rasa. Tolong barah dekat dia. Dia bantu. Dia pelik. Kenapa? Sedangkan apa yang mengejutkan, jarak dia berdiri, dia berlakon tu dengan hospital hanya 1 kilometer sahaja. Hanya 1 kilometer sahaja. Kenapa orang tak ada tolong? Kerana orang yang naik motor ke orang yang naik kereta tak ada langsung tolong. Sebenarnya itu memberi inspirasi kepada kita. Banyak boleh follow Facebook dia, Warung Pruti. Dia banyak, mana setiap bulan, berkata saya rasa setiap bulan dia akan buat video. Dia tolong makcik yang umur dah 100 lebih jual beri. Dia tolong, dia ada juga buat macam slot motivation pergi sana-sana. So bagi saya, dia antara yang ikon sukarelawan generasi muda yang macam memberi inspirasi untuk kita sentiasa rasa minat nak tolong orang. Lepas ni saya nak berlakon juga kan nak buat comot sikit kan. Ada tak orang nak tolong? Saya rasa Malaysia okey kot. Ya ke? Tak ada orang nak tolong, nangislah saya seseorang kat situ. Berpeluh. Okey, baik. Cik Fazil sendiri, pada pandangan Cik Fazil, golongan ataupun ikon generasi muda yang bagaimana yang mungkin menjadi contohnya Cik Fazil terbayang macam Cik Anik cerita tadi? Okay, kalau macam saya pergi Malaysia saja, saya tertarik dengan sahabat saya, Bu Minantang dari Borneo Comrade. Siapa tu? Dia sebuah Borneo Comrade ni sebuah NGO di Semporna, Sabah. Okey. Dia memperjuangkan anak-anak tanpa kewarganegaraan. Kita tahu Sabah ada isu anak-anak tanpa kewarganegaraan, dan NGO ni cuba membantu anak-anak ini untuk mendapatkan pendidikan. Yang sebab nak masuk sekolah kerajaan kan kita ada dokumen semua, dan mereka tak ada dokumen sebab tanpa warga negara. So NGO ni banyak membantu pihak sana lah untuk mendapatkan pendidikan asas. Baik. Bercakap mengenai sukarelawan kerjaya atau sukarela, sepanjang jadi sukarelawan, dua-dua lah saya nak tanya Cik Anik dan juga Cik Fazil, apa cabaran ataupun benda yang paling perit lah pernah jadi sukarelawan ni? Kalau tadi pengalaman cerita orang tu kan, mungkin ada yang perit, macam contoh layanan orang dekat sukarelawan ke, macam kadang-kadang sukarelawan ni tak selalunya manis, ada banyak juga pahitnya. Jadi antara cabaran lah kan, sebab ramai ni excited nak jadi sukarelawan ni, nak call MVM ni, tapi kena tahu juga cabaran dia kan, sedikit, takkanlah semua manis-manis je. Okey, Cik Anik. Secara umumnya kadang kita nak membantu orang, tapi kita tak tahu apa yang dia mahu sebenarnya. Boleh jadi kadang kita nak membantu orang tapi orang tu reject kita. Ada orang boleh reject? Jadi contoh kita nak bagi musim jerebu baru-baru ni kan. Contoh kita buat kempen, kita buat edar-edar emas. Kita edar-edar emas, orang tak nak, macam pelik. Dahlah jerebu, tak nak pakai emas. So benda tu macam satu benda yang kita rasa spark, macam reject lah. Orang nak tolong dia, dia pula reject, buat tak tahu je. Betul. Kita baru emas, belum jadi benda lain. Sepanjang saya, sejujurnya saya tak adalah rasa dia punya perit tu tak ada banyak sangat lah. Tapi dia lebih kepada rejection lah, mana benda tu yang membuatkan saya perit. Itu dari segi umum lah. Tapi kalau dari segi peribadi sendiri, maybe dia punya cabarannya adalah masa dan kewangan kot. Rasa terhina tak bila orang tak beri respon dekat sukarelawan ni kan? Macam kita bagi mas tadi tu kan. Lepas tu dia tak nak pandang sombong lah kan. Sebab kadang dia orang ingat kita ni nak menjual mas. Tapi dia kata free free for awareness. Pun tak nak juga. So kita rasa macam dia takut ke apa? Kita ni apa ni kan? Bukan nak minta sedekah ke apa kan? Betul. Jadi itulah perasaan-perasaan yang akan anda depani dengan cabaran kat luar tu. Betul. Kalau Cik Fazil sendiri? Saya ada pengalaman buat aktiviti sukarelawan kat pedalaman Miri. Untuk projek menyalurkan air ke sebuah kampung. Kita pun tahu nama pun projek menyalurkan air, dan air adalah terhad. Kat situ memang kalau nak mandi memang sehari sekali lah. Memang petang baru kita mandilah. Pagi memang tak mandilah. Tak mandi cabarannya, okey? Itu dah nak salurkan air tu dari dalam hutan ke kampung. So bila masuk hutan kena jalan kaki, memang dalam, memang ke dalam. Tu kalau hujan agak susah lah, kita kena gerak keluar
dari hutan dah lah. Untuk keselamatan juga Tak mandi, air tak ada. Contoh macam cabaran. Tandas tak ada, tandas yang elok, sempurna. Tandas kat situ alhamdulillah okey lah. Okey lah, tapi nak cerita tu cabaran tu ada. air Kalau kat cabaran. situ cabaran dia banjir, jadi jadilah macam orang yang kena banjir juga. Macam tu lah contoh. Betul. Okey. Untuk bersama dengan MVM juga, cabaran dia saya pernah ikut program Asnaf. Bila saya bila masuk rumah tu, saya terkejut. Ada ke orang duduk rumah macam ni? Saya tak dapat bayangkan, nak terangkan pun memang Terkejut tu, memang terkejut. terkesan lah di bayangkan. jiwa tu. Bila Menangis masuk tak Cik rumah tu, Fazil? Kekerah hati kan? kena nangis depan orang. Tapi perasaan tu kena sebab kawal lah juga kan perasaan staff tu kan. Tapi memang kita terasa lah. Yelah. Rumah macam tu ada orang duduk. Ada orang duduk. Kalau ikutkan macam memang tak layak pun ada orang kat situ. Sampai situ sekali. Di bangsal yang sangat-sangat Memang daif, keadaan rumah dia, keadaan memang terasa lah. sangat ni. Okey, jadi cabaran dia kat situlah ya. 0326927939 anda boleh bersama kami bercakap bersama dengan Cik Ahmad Anik dan juga Cik Muhammad Fazil Muslin, dua-dua sukarelawan MVM. Ada ramai yang nak tanya macam mana nak jadi sukarelawan MVM. Nak kerja pun boleh, nak sebagai kerjaya pun boleh, ataupun sebagai part time dengan MVM. Betul tak? Maknanya kalau dia kerja tetap macam contoh saya lah kan. Saya nak jadi sukarelawan MVM, tapi saya ada kerja tetap ni kan. Kalau saya free, saya ada masa, baru saya pergi join MVM. Memang sekarang ni tak ada masa. Tapi kena adalah masa untuk menjadi sukarelawan ni. Kita nak terima pemanggil dahulu ketika ini bersama-sama dengan hello, siapa di talian? Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Okey, saya Fauran daripada UiTM Shah Alam. Okey, silakan bersama dengan Encik Ahmad Anik dan juga Cik Fazil. Okey, saya tanya sikit lah. Macam Cik Fazil sendiri kan, macam dah bekerja, tapi macam mana kita nak libatkan diri dengan sukarelawan tu. Macam ni lah, kadang macam saya student, kadang ada assignment, ada apa semua kan. Jadi macam mana kita nak sertai lah program-program tu semua dengan kekangan-kekangan, kadang mesti kewangan ke apa ke. Macam MVM sendiri, adakah semua program tu free ke ataupun macam mana? Okey, baik, itu saja ya. Cik Fauran ke siapa tadi? Okey. Baik, kita dengar jawapannya. Okey, student ada banyak assignment, ada kekangan kewangan, dia free aja ke atau macam mana? Cik Fazil lah jawab. Memandangkan dia dari UiTM Shah Alam, saya adalah staff UiTM Shah Alam. Tu dia. Dah betul dah tu. Jawapannya kena tepat lah. Okey, untuk masa biasa saya buat, saya akan ikut satu ahad lah kalau saya free. Kalau hari bekerja saya jarang ikut lah, kecuali ada aktiviti khas yang saya memang kena apply cuti. Kena apply cuti. Kena apply cuti lah sebab hari bekerja kan. Okay. Saya pernah juga apply cuti macam aktiviti saya kat Sarawak tu pun memang seminggu kat sana. Okey. Tapi kalau sertai MVM, maaf cakap, mesti orang nak tanya punya, dapat bayaran tak? Dapat bayaran tak? Tapi pengalaman tu yang mahal. Pengalaman tu yang mahal. Okey. Jadi sebagai seorang pelajar, nasihat Cik Fazil, habiskan dulu assignment ke macam mana? Baru sertai MVM contohlah. Okay, sebagai pelajar kena tahu keutamaan lah. Keutamaan mesti lagi belajar, tapi dia tak membataskan untuk menjadi sukarelawan sebenarnya. Betul juga tu. Kalau Sabtu Ahad biasa kalau tak ada kelas, boleh je join aktiviti sukarelawan, dan banyak je NGO yang buat aktiviti Sabtu Ahad sebenarnya. Sebab saya pun selain daripada MVM, saya banyak juga follow NGO lain. Okey, maknanya assignment ni sebenarnya tak pernah, assignment sentiasa ada, betul tak? Jadi tak ada masalah pandai susun lah. jadual lah. Pandai-pandai lah dek. Okey, nak jadi sukarelawan ni. Okey, tapi bagaimana cara? Okey, sebelum itu Cik Anik mungkin boleh terangkan juga program ke aktiviti yang telah diaturkan MVM untuk komuniti sukarelawan ni macam mana. Contohnya kena ada had umur ke. Contohlah Pak Cik ni kan tak tahu nak buat apa kat rumah, tapi umur Pak Cik ni 75 tahun. Boleh jadi sukarelawan tak Cik Anik? Jadi tiba-tiba jadi Pak Cik dia. Untuk program MVM, kami menawarkan banyak program. Base kami adalah kemanusiaan lah, lebih kepada berhadapan dengan keluarga penerima bantuan, asnaf dan sebagainya. Tapi selain itu kita juga ada volunteer care. Bermaksud kita ada juga program pergi ke zoo negara. Kita juga buat bubur lambuk pada bulan puasa, aktiviti waktu raya. Dan selain itu juga kita ada program di sebalik pintu yang mana kita mendekor rumah penerima bantuan. Dekor rumah? Ya, InsyaAllah pada bulan 10 ni kita akan ada program tu, DSP di sebalik pintu. Jadi
kita juga ada juga program yang bekerjasama dengan NGO-NGO luar, seperti SASET. Sebelum ni SASET kita pergi ke Pahang, pergi ke Pahang dan menanam pokok-pokok baru. Jadi boleh je join program MVM, dan sebab apa-apa program kami akan blast melalui email. Menarik tu. Jadi itu program-program ataupun aktiviti MVM yang terpilih. Umur macam mana? Macam Pak Cik tanya tadi, Pak Acik ni nak berminat juga sebab tak ada kerja nak buat ni. Untuk umur average selalunya yang sertai volunteer MVM ni dalam 20 sampai ke 30 lebih. Okey, kalau Pak Acik tak boleh lah. Akan tetapi ada je yang volunteer yang mendaftar yang umur 50 lebih. Boleh juga. Boleh je. 75 tak boleh lah. Dah tua sangat. Kesian nanti tak jadi sukarelawan lah. Kita yang bantu dia pelan dia. Okey, jadi itulah antara umur. Syarat-syarat khas, ada tak syarat-syarat lain yang membataskan mereka menjadi sukarelawan? Contohlah saya ni ada lelah, contoh kan, tak boleh buat kerja berat kan, baru nak mula ni dah kena sedut inhaler ke, contoh lah kan. Jadi adakah faktor-faktor kesihatan pun diambil kira? Untuk nak menjadi sukarelawan MVM tiada masalah. Tak ada macam umur, dari segi umur ke kesihatan macam mana. Tapi kalau dari segi kesihatan tu sebenarnya bergantung kepada diri sendiri juga. Jika orang tu mampu, kita boleh. Boleh je. Tapi kan takut lah kan, macam contoh tak boleh tengok darah ke kan, pengsan, tengok darah pengsan. Bagi saya dia sebenarnya ikut program tau. Dia nak ikut sesuai. Kesihatan tu boleh untuk aktiviti kalau setakat benda yang senang-senang MVM setakat saya join ni tak ada yang berat-berat. So kalau kesihatan yang biasa tak sihat tu, yang biasa-biasa, tak ada masalah pun nak join. Okey, sebenarnya boleh tengok kesesuaian. Tapi kalau macam saya kan, saya tak boleh tengok darah contoh kan. Pergi pula tempat yang berdarah, memang pengsan lah. Jadi jangan membawa masalah kepada sukarelawan lain. Okey, jadi kena ikut logik jugalah permintaan anda. Baik, 0326927939 bersama dengan Encik Ahmad Anik Muhammad Azham dan juga Encik Muhammad Fazil Musnin, sukarelawan MVM. Anda boleh bertanyakan sebarang soalan ataupun ajukan di live Facebook kami. Daripada Tuan Mahmud, dia kata macam ni: saya sibuk tapi teringin nak membantu, ada cara lain tak selain jadi volunteer? Sibuk tapi teringin nak bantu, ada cara lain tak selain menjadi volunteer ni? Untuk sukarelawan ni, macam saya tadi beritahu tadi, dia banyak cabang. Selain kalau jika kita nak membantu tapi kita sibuk, sebenarnya kita boleh membantu dari segi bentuk wang. Betul kat tu. Senang transfer je, sibuk sangat Betul, kita tak perlu menggunakan tenaga. Sekarang hanya sekadar hujung jari je, klik. Itu pun dah salah satu kita membantu orang yang inginkan bantuan. Selain tu, bagi saya untuk menjadi sukarelawan ni, dia bukan hanya sekadar pergi ke program. Sukarelawan bagi apa yang saya faham lah, untuk diri saya sendiri, even kita kat rumah pun kita sukarelawan juga. Kita tolong mak ambil sampah, buang sampah, kita tolong mak cuci mop apa. So benda tu pun dah kita suka rela, kita nak buat benda tu. So kita nampak orang kat tepi-tepi jalan kan, kita tengah naik motor nak pergi mana, nampak orang tayar pancit, kita bantu dia. Itu pun volunteer juga. Dia tidak semestinya kita kena pergi dengan NGO ni. MVM ada buat program ni. Alah nak pergi tapi aduh kerja pula. Bagi saya, jika kita ada masa untuk menjoin program mana-mana NGO, MVM ke, pergi. Tapi kalau tiada masa, macam saya kata, wang salah satunya, dan kita juga boleh pergi mana-mana bantu. Ya, nampak je ada rezeki untuk tolong orang, tolong. Baik, kita terima pemanggil lagi ketika ini. Hello, siapa di talian? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes. Cik Anwar. Baik, Cik Anwar, silakan. Okey, saya lebih pada buat kerja amal ni lebih kepada solo lah. Okey. Lebih macam saya salah seorang pengurusi JMB, umur 35 tahun lah. So, kalau kata Pak, macam MBM punya, saya tengok MBM punya gerak kerja dia memang teratur lah. So memudahkan urusan macam contoh saya, walaupun tak join, kalau saya nak join, bermakna urusan tu hujung minggu, memudahkan urusan orang bekerja. Contoh macam cakap macam saya sendiri, macam ada sekretar lah cakap, saya nak join apa
pada amal nak bantu semua apa susah apa semua mana benda tu tak susah. Pokok pangkal tadi sendiri je. Ya. Saya cakap terang, saya buat kerja amal ni 7 hari seminggu. Saya tak boleh buat siang, malam saya buat. Malam kita bantu orang yang mana patut. Itu contoh saya malam sebab saya JMD, kita tengah aktiviti masyarakat apa semua. Orang susah semua akan cari saya. Akan minta bantuan apa yang boleh kita perlu bantu kan. So saya cakap sekarang ni kita macam yang betul-betul buat kerja tu, kita jangan terlalu nak merungut sangat nak menolong orang ni. Betul. Kalau ada masa walaupun 1 minit, 1 minit kita boleh menolong orang, boleh menolong 2 orang, alhamdulillah. Bermakna dalam masa 1 minit pun kita boleh tolong orang. Itu dah kira amal tu. Betul tu. Amal tak bersyarat sebenarnya. Waalaikumsalam. Itu perkongsian Cik Anwar tadi ya. Mungkin itu salah satu cara. Tak semestinya menjadi sukarelawan MVM nak kena daftar nama apa semua, tak semestinya Okey, baik. Dalam masa yang ada ini, sebab tadi Cik Anik dah cerita dah cabaran menjadi sukarelawan, tapi nak tahu harapan terutamanya pembabit anak-anak muda ya sebagai sukarelawan. Mungkin ada nasihat kepada sukarelawan baharu yang akan menyertai MVM ataupun menjadi sukarelawan tempat lain sekalipun. Bagaimana, Cik Anik? Untuk generasi baru yang mana yang nak berjinak menjadi sukarelawan, ayo marilah datang menjadi sukarelawan. Jangan rasa takut, jangan rasa macam kita ni seorang ke apa. Sebabnya bila menjadi sukarelawan ni, kita akan mendapat aura yang positif sebenarnya. Bila kita datang, kita tak datang berseorangan. Bila kita datang, sukarelawan ni akan datang kepada anda dan akan menegur anda, dan boleh jadi dia akan menjadi kawan yang rapat. Macam satu family sebenarnya. Kalau jadi satu family. Dia jadi rapat, dia jadi macam keluarga sangat. Jadi itu antara yang Cik Fazil kata tadi, bahagia kan. Bila kita bantu orang, kita rasa bahagia, kita rasa tenang kan. Jadi kalau tak berapa nak bahagia tu, boleh menyertai MVM contohnya. Okey, macam mana cara nak jadi sukarelawan MVM lah? Best lah dia punya aktiviti, program-program yang Cik Anik kongsi tadi tu. Jadi macam mana caranya? Untuk menjadi sukarelawan MVM, kami ada sistem, iaitu sistem yang berdaftar untuk menjadi ahli volunteer MVM. Iaitu kami ada 2 package, iaitu package RM50 dan package RM100. Apa perbezaan RM50 dan RM100 ni? Perbezaannya adalah RM50 ni 1 tahun, 1 tahun, dan mereka akan dapat merchandise. Kalau RM100 ni pula, mereka seumur hidup. Mereka seumur hidup dan mereka akan dapat merchandise dan juga khusus. So macam mana nak join program? Kita dah daftar ni. Macam mana nak join program? Kita boleh MVM akan blast email. Kita akan buat email blasting seminggu sebelum program selalunya. So tak perlu nak risau lagi macam program bila MVM buat program apa semua. Bila boleh jadi 2 lah. Satu, maybe boleh tengok kat website atau Facebook MVM sendiri, kami ada sediakan timeline. Keduanya adalah melalui email tu. Maknanya seminggu selalu diupdate lah. Selalu diupdate. Yang penting daftar. Yang penting daftar. Sebab yang berdaftar sahaja, mereka akan mendapat password dan juga ada apa, email lah. Ada email tu akan ada maklumat dan mereka akan dapat password. So macam mana nak daftar, iaitu boleh pergi ke mvm.org.my/sukarelawan. Jika ada apa-apa nak tanya ke apa, boleh WhatsApp ke 013 834 3012 013 834 3012. Mereka akan menjawab lah. Itu dia cara dia. Baik, ada soalan daripada rakan Facebook kita ni, tapi sebelum itu Tuan Mahmud dia kata terima kasih atas pencerahan pertanyaan saya tadi. Ni Nur Asilah Muhammad Yahya pula dia tanya, kalau ada program di tempat yang jauh, ada transport tak disediakan untuk volunteer ataupun transport tu kita pakai transport sendiri? Setakat ni kalau jika di MVM kami tidak menyediakan penginapan dan pengangkutan. Jadi kalau yang jauh? Yang jauh tak? Tu sendiri juga. Mana daripada sediaan berhad lah. Sediaan berhad. Tapi kalau Sabah Sarawak contoh? Kalau Sabah Sarawak tu memang kami tak ni lah. Mana atas yang dekat-dekat je lah di sekitar Lembah Kelang contohnya. Lembah Kelang je. Selalunya kami akan buat group. Maknanya bila dah jadi sukarelawan ni, kami akan buat group dalam 3 hari sebelum. Selalunya dalam group tu mesti akan ada macam orang akan berbincang sesama. Diorang dalam group tu naik sama-sama. Tapi boleh lah naik sama-sama. Maknanya pergi jumpa kat satu pot tempat dekat MVM, lepas tu barulah naik sama-sama. Couple.
daripada rumah tu pergilah sendiri macam tu betul. Okey, menjawablah tu soalan kepada Nurasilah yang berminat lepas ni Baik, akhir sekali untuk menjadi sukarelawan, kerjaya atau sukarela, Cik Anik pilih kerjaya tetap sekarang ni. Betul? Ya, kerjaya. Cik Fazil? Sukarelawan. Sukarelawan. Jadi itulah topik kita kan. Dia bukan versus, tapi nak jadi sukarelawan ni dia ada dua pilihan, sama ada sebagai kerjaya tetap ataupun sukarelawan part time lah maksud saya. Jadi lepas ni kalau nak jadi sukarelawan MVM, itulah cara-caranya. Jadi sampai di sini sahaja pengalaman Cik Anik yang cukup mahal, Cik Fazil juga cukup mahal. Yang tak bahagia boleh jadi sukarelawan. Itu yang paling penting. Betul tu. Saya tak berapa bahagia sekarang ni, nak jadi sukarelawan jugalah. Okey, baik, sampai di sini sahaja rentas kemanusiaan siri 9. InsyaAllah kita jumpa lagi pada bulan akan datang untuk berbicara mengenai Muslim Volunteer Malaysia. Saya Najrah Noran. Assalamualaikum. Program Rentas Kemanusiaan itu tadi dibawakan oleh MVM Muslim Volunteer Malaysia. Jom sertai #VolunteerMVM sekarang. #Pertubuhan Sukarelawan Muslim Malaysia.